Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talibil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'dana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat iman dan Islam kita dapat lagi berkesempatan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga kita berkesempatan untuk beriktikaf dan juga berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini mengundang barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, mengurniakan kepada kita rezeki yang baik zahir dan batin, dan juga sekaligus mengangkat segala musibah, bala bencana dan ujian yang menimpa kita dengan keberkatan majlis ilmu ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi pertama sekalinya tahniahlah kepada yang datang ataupun yang hadir ke majlis ilmu. Mana yang tidak datang tu diucapkan takziah. Takziah. Takziah yang tak datang. Yang datang ni tahniah. Jadi kalau yang tak datang tu dia ada uzur, maka dimaafkan. Dia disebut sebagai orang yang makzur, yang ada keuzuran. Tapi kalau yang tidak ada, yang makzur tadi, yang ada keuzuran tadi, dia tak datang, dia tak duduk dalam majlis ilmu, maka dia tidak dikira berdosa. Dia tak dikira berdosa lah. Tapi kalau yang ghairul makzur, yang tidak ada keuzuran, dia tak ada keuzuran apa-apa, dia relax je kat rumah kan, dia tak datang. Kalau disebabkan dia tak datang tu, dia tak dapat manfaat daripada ilmu yang sepatutnya dia belajar, perkara yang fardu ain, maka dia dikira menanggung dosa. Sebab belajar ilmu fardu ain ni wajib. Wajib. Ini mana peringatan bersamalah. Tapi kalau dia ada uzur, dia dikira makzur lah. Kalau dia tidak ada uzur, saja-saja tidak datang, dia dikira ghairul makzur, orang yang tidak ada keuzuran. Orang yang tidak ada keuzuran, kalau sengaja tidak datang, maka dikira berdosa. Ada orang tanya, macam mana Ustaz dengan live? Dengan live ni kalau dia tadi, misalnya ibu-ibu tak dapat datang, dia dikira orang yang makzur. Kemudian dia dengan live, okey, dia dikira tidak mengapalah pasal dia ada uzur. Tapi kalau yang bapa-bapa lain-lain, anak-anak pemuda-pemuda yang ada kemampuan, ada upaya tapi tak datang, dia dengar melalui live, dia tidak dikira sebagai orang yang makzur walaupun dia dengar live. Sebab apa? Sebab belajar dia kena musyafah, dia kena berdepan. Ini dikira kalau ada uzur. Itu kita kena ambil fahamlah. Baik, malam ini kita sambung lagi, masih lagi bab yang ke-6, iaitu berkenaan dengan adab-adab pergi ke masjid. Yang mana sebelum ini kita telah sebutkan tentang sebelum kita nak pergi ke masjid, kita solat sunat terlebih dahulu. Yang afdalnya solat sunat itu di rumah. Solat sunat subuh, solat sunat wuduk. Kemudian disunatkan kita tidur selepas daripada solat, bukan tidur, kita disunatkan berbaring selepas pada solat sunat subuh itu, sebelum kita mengerjakan solat fardu subuh. Dah disebutkan pada minggu yang lalu. Kemudian setelah itu barulah kita pergi ke masjid dengan adab-adab ke masjid, adab-adab masuk ke dalam masjid dan sebagainya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini,
Jangan sekali-kali kita meninggalkan sembahyang berjemaah. Maknanya walaupun sembahyang berjemaah ni hukumnya fardu kifayah. Walaupun begitu, kita jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang berjemaah, sama ada di masjid, di rumah ataupun di mana-mana. Kita sekali-kali jangan tinggalkan sembahyang berjemaah. Jadi orang yang datang ke masjid ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada aw raha, rawahu Bukhari wa Muslim. Sesiapa yang pergi ke masjid, kata Rasulullah, pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, siapa yang pergi masjid mana tiap-tiap hari pada pagi ataupun petang, maka Allah Ta'ala akan menyediakan hidangan ataupun jamuan di dalam syurga pada tiap-tiap pagi dan juga pada tiap-tiap petang. Ini orang yang datang ke masjid ni, yang datang ke masjid, yang hari-hari datang ke masjid, tiap-tiap waktu datang ke masjid, Allah sediakan jamuan di syurga nanti pada tiap-tiap pagi dan juga pada tiap-tiap petang. Dalam hadis yang lain disebutkan, basyiril masyaina fi zulami ilal masjidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah mengatakan, basyiril masyaina, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki dalam keadaan gelap gelita menuju ke masjid. Mereka ini akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi orang yang datang ke masjid susah payah melalui gelap gelita dan sebagainya ini akan diberikan cahaya oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Ini kelebihan orang yang datang ke masjid. Kemudian kelebihan tentang solat berjemaah pula, yang mana disebutkan solat berjemaah itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apakah lagi sembahyang subuh? Disebutkan sembahyang subuh kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat ataupun 27 kali ganda. Jadi sembahyang berjemaah ini ada riwayat ada menyebutkan orang yang sembahyang jemaah mendapat ganjaran 27 kali ganda ataupun 27 darjat. Ada dalam hadis yang lain disebutkan orang yang mengerjakan sembahyang berjemaah ini mendapat 25 darjat ataupun 25 kali ganda. Itu pun bersyarat. Nak dapat 27 kali ganda tu bersyarat. Bersyaratnya apa? Syaratnya mestilah pada tiap-tiap sembahyang berjemaah itu tidak melakukan perkara-perkara yang makruh. Khususnya perkara yang makruh lah. Kalau banyak buat perkara makruh, maka potong markah. Potong markah. Buat perkara makruh. Nanti kita sebut apa perkara-perkara makruh dalam sembahyang. Baik. Sembahyang berjemaah. Jadi sembahyang jemaah ini adalah satu keistimewaan ataupun pengkhususan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjemaah ini. Yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Jadi maknanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada banyak pengkhususan, iaitu solat berjemaah, solat Jumaat, solat hari raya yang tidak ada pada umat-umat yang sebelum ini, yang diberikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama sekali melakukan solat berjemaah sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama sekali melakukan solat berjemaah, yang mana solat berjemaah ini pertama sekali dilakukan di Mekah. Di Mekah secara secara sembunyi-sembunyi sebelum dakwah tersebar. Ketika mana Nabi berada di Mekah, ketika itulah diadakan solat berjemaah secara rahsia, secara sir. Kemudian ketika mana Nabi berhijrah pergi ke Madinah, barulah dizahirkan ataupun ditunjukkan sembahyang berjemaah tersebut. Jadi ketika mana berada di Mekah tu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bila berada di Madinah setelah hijrah, barulah dilakukan secara terang-terangan ketika mana dakwah sudah berkembang. Baik, apa dalilnya disyariatkan solat berjemaah? Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Yang mana dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah menyatakan, dan apabila engkau wahai Rasulullah berada dalam kalangan mereka, yakni para sahabat umat Nabi semasa perang,
lalu engkau mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah satu kelompok, satu taifah daripada mereka itu berdiri mengerjakan solat bersama-sama engkau. Ni dalam surah An-Nisa ayat 102. Jadi ayat ni Allah tujukan kepada Nabi SAW sebagai arahan untuk mengerjakan solat berjemaah sekalipun dalam keadaan berperang. Jadi ayat ni ditujukan kepada Nabi untuk mengerjakan solat berjemaah sekalipun pada ketika Nabi sedang berperang, maknanya berada dalam peperangan. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk bersolat bersama dengan sahabat walaupun berada dalam keadaan perang. Jadi dalam keadaan perang ni kita tahulah perang kan, kena berjaga-jaga, ada musuh dan sebagainya. Maksudnya sentiasa ada perasaan takut diserang oleh musuh. Dalam keadaan itu pun Allah perintahkan untuk mengerjakan solat berjemaah, apatah lagi dalam keadaan aman seperti mana kita sekarang. Kita sekarang dalam keadaan aman. Walaupun sekarang dalam Covid, tapi dibenarkan untuk datang ke masjid, untuk imarahkan masjid. Jadi kita kena ambil peluang tersebutlah untuk mengimarahkan masjid. Bukan sekadar dengan sembahyang, termasuk juga mengimarahkan masjid ni dengan berada dalam majlis ilmu. Jadi kita tak naklah datang masjid waktu sembahyang saja. Waktu sembahyang ramai. Lepas pada sembahyang tinggallah beberapa orang saja yang istiqamah. Kita tak nak begitu. Sebab masjid ni bukannya untuk sembahyang. Masjid ni untuk sembahyang dan juga untuk majlis ilmu dan majlis-majlis yang lain. Jadi kita jangan jadikan masjid ni sekadar untuk sembahyang saja. Kalau nak sembahyang ni di mana-mana boleh sembahyang. Tapi kalau majlis ilmu belum tentu ada pada semua tempat. Majlis ilmu ni belum tentu ada pada semua tempat. Maknanya ada pada tempat-tempat tertentu saja. Seperti mana masjid, surau ataupun program-program tertentu yang diadakan. Kalau solat ni boleh solat di mana-mana. Jadi kita kena ambil perhatianlah, kan. Apatah lagi kalau kita yang tidak sempurna dari segi ilmu fardu ain tu. Lebih-lebih lagi lah kita menjadi wajib. Tidak ada uzur untuk kita tidak datang ke masjid bila ada majlis ilmu. Jadi maknanya solat berjemaah ni kalau dalam peperangan dituntut, apatah lagi dalam keadaan aman. Kemudian kelebihan solat berjemaah yang disebut 27 kali ganda tadi disebutkan dalam hadis, iaitu salatul jamaati tafzulu salatal fazi bi 27 darajatan. Iaitu solat berjemaah itu lebih afdal daripada 27 kali ganda. Ini dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain disebut bi 25 darajatan, iaitu dengan kelebihan 25 kali ganda. Jadi maknanya nak dapat 25 kali ganda ataupun 27 kali ganda ini dengan bersyarat, iaitu syaratnya ialah sempurna segala rukun-rukun, syarat-syarat dalam sembahyang dan juga perkara-perkara sunat dalam sembahyang, dan tidak melakukan perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. Itu syarat nak dapat penuh 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda. Kalau tidak buat syarat-syarat ini, maka akan dipotong. Contohnya ketika mana solat berjemaah imam tak ada sutra. Bila tak ada sutra tu dipotong markah. Bila potong markah bukan sekadar imam saja dipotong. Ahli jemaah yang lain pun dipotong sama. Sebab tu sutra tu kena ambil perhatian. Tu satu perkara lah. Satu perkara. Baik, dalam hadis yang lain disebutkan ini tentang kepentingan solat berjemaah ni disebutkan dalam hadis, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad ista'waza alaihimus syaitan fa alayka bil jama'ati fa inna ma ya'kulu zi'bu minal ghanamil qasiyat. Ya, ini Nabi mengatakan tidak ada kampung ataupun penempatan ataupun taman ataupun padang pasir yang dihuni oleh 3 orang lelaki. Maksudnya di satu tempat tu misalnya ada 3 orang saja. Ini Nabi bagi misal. Ada 3 orang saja. Tetapi tidak didirikan solat fardu. Walaupun di tempat tersebut, katakanlah kampung ke ataupun penempatan tersebut, ada 3 orang saja. 3 orang yang penghuni dia. Tetapi tidak dikerjakan solat berjemaah, solat fardu secara berjemaah pada tempat tersebut, melainkan syaitan telah menguasai diri mereka. Jadi kalau di tempat tersebut misalnya ada 3 orang, minimal 3 orang, kalau ada ramai tak buat solat jemaah lagilah, maksudnya dikuasai oleh syaitan.
maka hendaklah kamu semua beriltizam dengan solat berjemaah. Pesan Nabi, kerana sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang berada jauh daripada kumpulannya. Jadi Nabi nak gambarkan, kalau di kampung, di mana-mana tempat yang ada minimal 3 orang tetapi tidak dikerjakan solat berjemaah, maka orang tersebut sudah dikuasai oleh syaitan ataupun mudah dikuasai oleh syaitan. Jadi kalau kita di tempat kita tidak buat solat berjemaah, maka orang-orang di tempat kita ni mudah untuk dihasut oleh syaitan. Maksudnya tidak ada benteng lah bila tidak buat solat berjemaah, mudah terpengaruh dengan syaitan. Sebab tu kalau tempat-tempat mana yang tidak hidup solat berjemaah tu, kalau kita tengok banyak berlakunya maksiat dan sebagainya. Begitu juga di rumah pun kena hidupkan solat berjemaah. Jangan dibiarkan ahli keluarga sembahyang masing-masing. Hang sembahyang sendiri-sendirilah, nafsi-nafsi. Melainkan mesti dihidupkan solat berjemaah. Kalau tidak datang ke masjid. Jadi maknanya melalui hadis ni, kalau kita tidak ada uzur, maka kita datanglah ke masjid. Orang lelaki khususnya afdalnya solat di masjid berbanding solat di rumah. Orang perempuan afdal solat di rumah berbanding solat di masjid. Itu beza dia. Maknanya orang lelaki solat yang utamanya adalah di masjid. Orang perempuan solat yang utamanya adalah di rumah. Itu kena faham. Kalau tidak ada uzur, kita datang ke masjid. Kita boleh tak datang ke masjid, melainkan kita buat solat berjemaah di rumah kalau di rumah tu tak ada orang lelaki nak pimpin solat jemaah di rumah. Bolehlah sekali-sekala kita semayang berjemaah di rumah. Selebihnya kita datang ke masjid. Jadi orang lelaki orang lelaki maknanya dituntut untuk solat berjemaah. Solat jemaah, walaupun hukum solat jemaah ni adalah fardu kifayah. Kalau dia kuliah ilmu, kalau perempuan datang kan? Kuliah ilmu perempuan datang tak ada masalah. Cuma dari segi keutamaan, solat orang perempuan tu utamanya adalah di rumah. Orang lelaki utamanya solat di masjid. Itu dari segi keutamaan. Orang perempuan nak datang masjid tak ada masalah. Bukan kata dihalang, tidak dihalang, cuma disebut segi fadilat, segi keutamaan tu. Jadi kalau misalnya ada majlis ilmu, orang perempuan datang, maksudnya dia dapat pahala solat berjemaah sama-sama dengan jemaah lelaki, dan juga dia dapat ilmu. Dari segi mana-mana kelebihan dia tu. Dari segi afdal ataupun tidak. Maksudnya dia datang ke masjid kurang sikit afdal dia berbanding di rumah tadi. Tapi bukan kata tidak boleh datang ke masjid. Jadi maknanya orang lelaki khususnya hukum bersolat berjemaah ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni mudah kita faham ialah kalau ada satu perkumpulan ahli qaryah kampung yang sudah melakukan solat berjemaah, maka siapa-siapa yang tak solat berjemaah maka tidak berdosalah. Dikira tidak berdosalah. Tapi maknanya kalau dia tidak ada uzur, kalau dia sengaja tak datang ataupun sengaja tak buat solat jemaah di rumah misalnya, maksudnya dia terlepas kelebihan ataupun pahala yang berada di solat jemaah tadi. Bahkan dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang solat jemaah. Itu disebut dalam hadis. Biasa dengar kan hadis tu. Baik, dari segi muakkad ataupun tidak muakkad, solat subuh secara berjemaah itu lebih muakkad, untuk dilakukan secara berjemaah, khususnya lagi pada hari Jumaat. Macam subuh Jumaat tadi kan, itu lebih afdal lagi, lebih muakkad lagi untuk kita buat secara berjemaah. Ini disebutkan dalam hadis, ma minas salawati salatun afdhala min salatil fajri yaumal jumu'ati fil jama'ati wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lah. Nabi mengatakan tidak ada solat, yakni satu solat yang lebih afdal berbanding daripada solat subuh secara berjemaah pada hari Jumaat. Jadi kalau siapa buat solat subuh
berjemaah pada hari Jumaat itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama berbanding solat jemaah yang lain. Mana dari segi ranking dia, solat berjemaah subuh pada Jumaat itu lebih baik. Maknanya duduk di ranking yang pertama berbanding solat fardu yang lain yang dilakukan secara berjemaah. Yang mana Nabi mengatakan siapa yang hadir pada solat jemaah subuh pada Jumaat itu akan diampunkan dosa-dosa jemaah yang hadir pada solat jemaah subuh pada hari Jumaat tersebut. Jadi kalau segi keutamaannya, solat yang paling muakkad secara berjemaah ialah solat subuh. Kemudian lepas solat subuh baru solat isyak, lepas tu baru solat asar dan solat yang lain-lain, solat zuhur, solat maghrib dan lain-lain. Itu dari segi maknanya keutamaan dia. Kemudian disebutkan dalam hadis juga, ni di segi ramai ataupun kurang jemaah. Maknanya kalau masjid ramai jemaah dia, itu lebih baik. Lebih baik. Maknanya solat jemaah yang ramai ahli dia itu lebih baik daripada solat jemaah yang kurang ahli dia. Dengan sebab itulah kita kena penuhkan masjid dengan solat berjemaah ini supaya kita mendapat kelebihan yang disebutkan dalam hadis yang mana Nabi mengatakan inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Nabi mengatakan sesungguhnya solat berjemaah yang dilakukan oleh dua orang itu lebih baik, lebih afdal di sisi Allah SWT daripada yang dilakukan oleh seorang. Buat berjemaah dua orang lebih baik daripada sembahyang secara sendirian. Itu saya secara sendirian. Begitu juga orang yang melakukan solat berjemaah dengan 3 orang lebih baik daripada solat jemaah yang 2 orang tadi. Maknanya lagi banyak jemaah dia lagi baik, lagi afdal. Dan Allah suka jemaah yang lebih ramai. Maknanya kalau jemaah ramai penuh masjid sampai keluar sana tu, itu lebih disukai oleh Allah SWT berbanding kalau kita solat dengan jemaah yang kurang daripada itu. Maknanya semakin ramai jemaah semakin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ramaikan masjid dengan solat berjemaah lah. Kemudian lepas pada solat jemaah tu duduk dalam majlis ilmu. Kalau tidak ada apa-apa hajat, kalau ada hajat lepas daripada maghrib misalnya, boleh, itu dikira uzur. Tapi kalau tidak ada hajat, sengaja nak balik relax kat rumah ke, nak pergi minum teh tarik ke, nak makan mi kolok ke apa ke, tu dikira tidak ada uzur. Bila tidak ada uzur, berdosa kalau dia tak hadir majlis ilmu, kalau sepatutnya dia duduk dalam majlis ilmu. Tu kena ingat. Lainlah kalau dia alim, dia orang alim. Tak apalah dia tak duduk dalam majlis ilmu sebab dia dah alim. Kalau kita ni masih lagi muta'allim, orang yang masih belajar, ataupun mustami'an, orang yang masih mendengar, maka kita kena hadirkan diri dalam majlis ilmu. Siapa yang dikira mustami'an tu? Orang yang dia duduk dalam majlis ilmu, dia tadah telinga je. Itu dikira mustami'an. Siapa yang disebut sebagai muta'aliman? Yang dia ada kitab di tangan dia, kemudian dia ada pen, dia buat catatan. Itu baru dikira orang yang muta'aliman, orang yang belajar. Itu maknanya di segi tingkatan dia. Orang alim ni, orang mu'alim ni, maksudnya kalau dia dah pandai belaka lah. Itu maksudnya dia tidak ada uzur lagi lah sebab dia dah pandai. Dia tak perlu belajar lah. Kan? Kemudian kelebihan solat berjemaah ni bagi orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah datang masjid. Biasanya siapa yang istiqamah datang masjid? Kalau Bilal tiap-tiap waktu lah. Kalau Bilal yang bergilir, hari ni datang, esok tak datang, dia tak dapatlah kelebihan ni. Kalau siapa yang memang tiap-tiap hari ada masjid selama 40 hari, dia akan dapat kelebihan ni. Yang mana Nabi mengatakan man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi mengatakan siapa yang bersolat arba'ina yauman, solat berjemaah selama 40 hari berturut-turut.
dengan ikhlas kerana Allah SWT, Allah akan bagi apa? Yang mana dia setiap 40 hari dia solat jemaah ni, dia dapat takbiratul ula, takbir pertama dengan imam. Mana takbiratul ihram tu dia dapat takbir yang pertama dengan imam. Syaratnya begitu. Selama 40 hari. Tidak maknanya tertinggal walaupun sehari. 40 hari tu dia sembahyang jemaah, dia dapat takbir yang pertama tu bersama dengan imam. Maka Allah akan memberikan kepada dia dua kelepasan, bara'atani, iaitu bara'atun minan nar, kelepasan daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan kelepasan daripada sifat munafik. Jadi siapa yang istiqamah 40 hari solat berjemaah bersama dengan imam, mendapat takbiratul ula bersama dengan imam dengan ikhlas dan sebagainya, maka dia akan dapat dua kelepasan ni, kelepasan daripada api neraka dan juga kelepasan daripada sifat munafik. Sifat munafik itu antara apa? Bila bercakap dia berbohong, bila berjanji dia mungkiri, itu sifat munafik. Jadi nak terlepas daripada sifat munafik ni, antaranya adalah hadir solat berjemaah selama 40 hari berturut-turut, yang mana 40 hari berturut-turut itu dia dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man sarrahu an yalqahullahu qadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna fa innallaha syaraha li nabiikum. Ni panjang ni. Hadis ni panjang. Saya tak baca matan dia lah, saya baca maksudnya saja. Iaitu sesiapa yang ingin bergembira, merasa menemui Allah SWT, disebutkan dalam hadis, pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia pula seorang Muslim yang sempurna, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh menjaga solat fardu secara berjemaah. Jadi siapa yang nak dapat kelebihan jumpa Allah SWT di hari kiamat nanti, dalam keadaan dia diiktiraf sebagai seorang Muslim yang maknanya yang bersungguh-sungguh, yang menjaga solat berjemaah, maka hendaklah dia sentiasa menjaga solat berjemaah dengan menunaikan di tempat di mana azan didengari. Maknanya iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul iza qum ila shalah iza sami'tumun nida. Maknanya sesiapa yang dia mendirikan solat di mana dia dengar azan, di situlah dia dirikan solat dengan sempurna, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia diiktiraf sebagai seorang Muslim yang sempurna. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kamu kewajipan yang merupakan jalan petunjuk. Sesungguhnya solat fardu berjemaah itu adalah salah satu di antara jalan-jalan petunjuk tersebut. Jadi maknanya antara jalan petunjuk Nabi SAW adalah solat berjemaah. Jadi sesiapa yang sentiasa istiqamah dengan solat berjemaah, bermaksud dia sudah mendapat petunjuk jalan kenabian, jalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jika kamu semua menunaikan solat fardu hanya di rumah masing-masing, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang yang suka meninggalkan solat fardu berjemaah, iaitu dengan hanya menunaikan di rumahnya sahaja, maka sesungguhnya kamu semua telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Jadi maknanya kalau orang solat di rumah saja, maknanya dia sudah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi SAW ialah solat di masjid secara berjemaah. Kecuali lah kalau tadi dia solat di rumah tadi, dia solat berjemaah dengan keluarga. Syaratnya adalah dia solat berjemaah bersama dengan keluarga, kerana tidak ada orang lelaki yang nak memimpin solat di rumah. Misalnya dia solat di rumah. Tetapi kalau dia tidak ada keperluan untuk solat di rumah, maka dia datanglah solat di masjid, kerana solat di masjid secara berjemaah itu adalah sunnah Nabi SAW. Kecuali dia ada uzur lah. Sekiranya kamu semua meninggalkan sunnah Nabi kamu telah sesat. Kata Nabi, kalau kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, antara sunnah Nabi adalah solat berjemaah di masjid. Kalau tinggal sunnah ini, maka kamu telah sesat. Sesat tu bukan maksudnya keluar pada Islam, maknanya lari daripada landasan, tak ikut landasan Nabi lah. Seperti mana kita tak amalkan sunnah-sunnah Nabi yang lain. Misalnya solat tidak ada sutra, tidak gunakan kayu sugi misalnya. Maksudnya kita sudah tidak ikut jadi jalan Nabi SAW. Itu yang dimaksudkan dengan sesat. Mana-mana lelaki yang berwuduk lantas dia mengelokkan
wuduknya, kemudian dia menuju ke mana-mana masjid untuk mendirikan solat berjemaah, nescaya Allah Ta'ala akan menulis untuk setiap langkah kakinya satu kebajikan, mengangkat untuknya satu darjat dan menghapuskan dengannya satu dosa, iaitu kesalahan. Jadi mana-mana orang lelaki dia ambil wuduk di rumah, kan sunat ambil wuduk di rumah, bukan sunat ambil wuduk di masjid, kecuali terbatal lah. Kemudian dia datang ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu akan ditulis pahala, setiap langkah kaki yang lain akan dihapuskan dosa dan juga diangkat darjat dia di sisi Allah SWT. Sesungguhnya aku melihat sendiri bahawasanya pada zaman kami tidak ada seorang pun yang meninggalkan solat berjemaah daripada kalangan kami. Ini kata sahabat. Pada zaman Nabi tidak ada seorang sahabat pun yang meninggalkan solat berjemaah. Maksudnya solat berjemaah di masjid. Tidak ada sahabat yang meninggalkan solat berjemaah di masjid, kecuali orang yang masyarakatnya sudah maklum bahawa dia adalah munafik. Maksudnya zaman Nabi dulu, kalau orang tak pergi solat jemaah, dia tidak ada apa-apa uzur, dia dianggap munafik. Itu pada zaman Nabi SAW. Sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kalangan kami, yakni yang sakit dipapah oleh dua orang lelaki lain semata-mata untuk dibawa ke masjid bagi menunaikan solat berjemaah. Jadi dulu sahabat kalau dia sakit, dia dipapah oleh sahabat lain untuk datang ke masjid. Macam mana Nabi lah, walaupun sakit kan, Nabi dibawa datang ke masjid untuk mengerjakan solat berjemaah. Ketika mana Nabi tak mampu jadi imam, Saidina Abu Bakar yang jadi imam. Maksudnya nak menunjukkan di situ bahawa beratnya solat berjemaah, solat fardu secara berjemaah. Walaupun bukan fardu ain, walaupun hanya fardu kifayah, tetapi ditunjukkan oleh Nabi SAW betapa itulah yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Maknanya mengambil berat tentang solat berjemaah di masjid. Sehingga kan kalau ada sahabat yang sakit ataupun Nabi sendiri yang sakit, mereka akan dipapah untuk datang ke masjid. Kita ada uzur sikit dah tak datang kan, belum lagi sakit. Ini pernah kita tengok orang sakit dipapah datang ke masjid, tak ada, semua solat kat rumah lah, dah ada uzur kan, itu kita lah. Tapi kalau para sahabat, imam mereka tu tinggi, imam mereka tu tinggi. Kalau diibaratkan kita dengan Sayyidina Abu Bakar misalnya, iman kita ni senipis kulit bawang, iman Sayyidina Abu Bakar tu lebih pada tu. Itu ibarat ni kita lah, kita semua lah, termasuk saya sendiri. Iman kita tu ibarat dia senipis kulit bawang kalau nak diibaratkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu baru dengan Sayyidina Abu Bakar. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali lagi, jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Imam Ghazali mengatakan di sini, kalau kita tak bersusah payah ambil wuduk, kemudian solat sunat, kemudian berjalan kaki pergi masjid ataupun naik kenderaan pergi masjid awal-awal pagi subuh tu kan, kemudian solat berjemaah subuh, kalau kita tak ambil berat dan kita mengambil mudah perkara ini, kata Imam Al-Ghazali, apalah faedahnya kita menuntut ilmu? Apalah faedahnya menuntut ilmu? Kerana menuntut ilmu tu tujuannya adalah untuk beramal, untuk beramal. Itu tujuan dia. Maknanya bila kita dah ada ilmu, kita kena amalkanlah apa ilmu yang kita telah pelajari. Termasuklah kita menghadirkan diri solat berjemaah dan yang lain-lain, perkara-perkara yang telah kita belajar. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru. Maknanya bila datang ke masjid ataupun naik kenderaan, bawa kenderaan elok-elok dengan tenteram, jangan terburu-buru untuk datang masjid. Dan adalah engkau sambil membaca doa. Itu baca doa inilah, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raqibina ilaika, sampailah habis, wa anta ghafirli zunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa yang dianjurkan baca oleh Imam Al-Ghazali, ataupun paling-paling kita baca doa naik kenderaan lah, ketika mana kita nak nak datang ke masjid. Sekurang-kurangnya baca doa naik kenderaan ataupun baca doa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali ni ketika mana kita nak datang ke masjid. Baik, dah habislah tentang adab
adab pergi ke masjid, perkara yang ke-6. Kemudian bab yang ke-7, termasuk bab ke-7 itu adab-adab masuk ke dalam masjid. Tadi adab-adab datang masjid, yang ni pula adab-adab masuk ke dalam masjid. Kita nak masuk ke dalam masjid ni macam mana adab-adabnya? Ini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka didahulukan kakimu yang kanan. Nak masuk ke dalam masjid ni, didahulukan kaki yang kanan. Maksudnya sebelum nak dahulukan kaki yang kanan, sebagaimana telah saya sebutkan sebelum ni, bermula daripada kita buka selipar ataupun buka kasut itu, buka sebelah kiri, dah buka sebelah kiri, kaki kiri injak ataupun pijak kasut yang sebelah kiri. Kemudian baru buka yang sebelah kanan. Bila dibuka yang sebelah kanan, letak kaki kanan atas kasut yang sebelah kanan. Barulah kaki kanan tu melangkah masuk ke dalam masjid. Tu dia punya adab dia. Kadang-kadang orang bila sudah biasa kaki kiri, dia tak perasan. Dia masuk langkah kaki kiri. Dia tak perasan pasal dia terbiasa dengan perkara tersebut. Oleh sebab itulah kalau kita ada anak-anak, walaupun anak kita masih kecil, dia pakai saruk kaki kiri dulu, pakai kasut misalnya, kita kena tegur dah daripada kecil tu. Kita kena dah ajar daripada kecil. Dia langkah kaki kiri masuk rumah ataupun langkah kaki kiri masuk masjid, kita kena tegur dah. Tegur daripada awal, supaya dia tidak menjadi tabiat bawa sampai ke dewasa. Bila dia bawa ke dewasa, dia tak sedarlah dia masuk tu kaki kiri. Maksudnya dia kena langkah kaki kanan. Baik, bila sudah langkah kaki kanan, bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir zunubi waftah li abwaba rahmatik. Baik, doa ni doa yang Imam Ghazali gabungkan. Kalau doa masuk masjid tu yang ringkas aja, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Itu je doa masuk masjid. Cumanya nak lengkap lagi doa masuk masjid ni, baca bismillah, istighfar, sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali ni, selawat, kemudian baru baca doa Allahumma iftah li abwaba rahmatik tadi. Itu yang selengkapnya lah. Sama ada kita baca selawat itu Allahumma salli Muhammadin ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, tambah kalimat Sayyidina ataupun tidak, terpulang. Cuma kata ulama, kalau kita tambah kalimat Sayyidina Muhammadin, itu sebagai adab kita, sebagai ta'zim kita, sebagai ta'zim kita ataupun adab kita. Seumpama kita panggil guru kita lah, kita nak panggil guru kita misalnya, kita panggil ustaz saja boleh, atau kita nak panggil cikgu saja pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita tambah yang mulia cikguku, misal katalah kita tambah, itu lebih menunjukkan adab kita, kasih kita kepada guru kita, apatah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu ulama mengajukan kita tambah kalimat Sayyidina Muhammadin itu. Jadi maknanya kalau tambah kalimat Sayyidina Muhammadin itu lebih maknanya lebih afdal, lebih baik daripada tidak menambah kalimat Sayyidina, walaupun dalam sembahyang ketika mana kita baca selawat Ibrahimiyah. Baik, apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka katalah olehmu. Ketika mana kita masuk ke dalam masjid, kita tengok ada orang jual sesuatu di dalam masjid. Maksudnya orang jual, sebenarnya jual barang dalam masjid ni, akad jual beli dalam masjid tidak sah, hukumnya haram, dosa kalau akad jual beli dalam masjid. Sebab tu kalau kita masuk dalam masjid ada orang jual sesuatu, maka katalah olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ataupun dalam bahasa yang mudahnya, kalau tengok ada orang meniaga masjid, mudah-mudahan perniagaan kau lingkup, bankrupt. Gitulah. Itu bahasa yang mudah untuk kita faham. Kalau kita dengar tu macam tak patutlah kita doa. Bukan soalnya tak patut ataupun tidak, soalnya tidak boleh berniaga dalam masjid. Maksudnya menunjukkan bahawa beratnya orang yang menjual sesuatu dalam masjid, sehingga kan Rasulullah suruh doa begitu kepada orang yang jual sesuatu dalam masjid. Jual biar perniagaan dia lingkup. Begitulah bahasa kasar dia, lingkup lah. Kan? Kalau bahasa mudah tadi, bahasa yang elok sikit, tidak memberi keuntungan kepada perniagaan, maksudnya lingkup lah. Lingkup lah, maksudnya tak ada untung lah. Buat waktu lain lah. Buat waktu lain, banyak lagi masa dia.
Masa dalam masjid ni fokus untuk ibadat, untuk majlis ilmu, untuk berzikir, selawat dan lain-lain. Urusan-urusan lain buat di tempat lain. Buat di tempat lain. Kecuali lah misalnya JK masjid di pejabat misalkan, nak buat urusan yang berkaitan dengan urusan jual beli, urusan ialah berkaitan dengan masjid lah, urusan nak urus masjid itu lain. Itu lain lah, buat di pejabat misalnya tu, itu lain. Tapi kalau jemaah yang biasa tengah-tengah duk dengar ceramah, duk dengar pengajian, sempat lagi dropship barang ke apa ke kan, janganlah, itu dikira tidak beradab. Tak beradab duduk dalam masjid, tak beradab duduk dalam majlis ilmu. Ataupun tengah-tengah kuliah chatting, apa ke chatting ke apa-apa, tu janganlah, seboleh-bolehnya janganlah. Biar waktu kuliah, waktu ni handphone simpan, off terus handphone tu, seboleh-boleh gitulah. Itu adab dia. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka katalah olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Kalau ada orang barang hilang, doa supaya barang dia jangan jumpa. Berat tu. Ini tengok pada keadaan lah, tengok pada keadaan. Kalau memang orang tu tak contohnya orang tertinggal barang, kemudian dibuat iklan ni siapa tertinggal barang kan, jangan pula kita kat belakang doa mudah-mudahan orang tu tak jumpa barang tu lah. Janganlah gitu. Ni situasi yang lain. Maksudnya kalau orang tu dia misalnya orang dah nak solat ke, ataupun orang tengah duduk kuliah, barang dia memang dia hilang, dia waktu tu lah sibuk nak cari. Janganlah cari waktu lain. Maksudnya kalau kita barang kita hilang ke misalnya, lepas kuliah lah, lepas solat, barulah kita cari. Itu maksud dia. Tapi kalau berniaga tadi memang tak boleh langsung berniaga dalam masjid. Jadi kalau nak akad jual beli di luar daripada masjid. Kalau buat iklan boleh, buat iklan. Contohnya buat iklan, tuan-tuan semua saya ada buku ni, siapa nak beli nanti di luar pada masjid. Tu boleh. Iklan tu boleh lah. Tapi nak akad jual beli nanti di luar daripada masjid, bukan dalam masjid. Maksudnya bukan di tempat di mana kita buat sembahyang. Tu tak boleh. Kalau buat akad jual beli juga tak sah akad jual beli tu. Bahkan berdosa. Maksudnya orang yang dapat hasil daripada perniagaan tu, maknanya dia dapat harta yang haram lah. Sebab tak sah, akad jual belinya tidak sah. Macam mana? Dua di luar masjid tak ada masalah. Luar masjid, bukan dalam masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi bila dah masuk dalam masjid, jangan sekali-kali kita duduk. Maknanya jangan lepaskan peluang untuk kita mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid. Itu tiap-tiap kali kita masuk masjid. Jadi tiap-tiap kali kita masuk masjid, kita kerjakanlah solat sunat tahiyatul masjid, iaitu usalli sunnata tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Maknanya masuk masjid, tiap-tiap kali masuk masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita dah terlepas solat sunat tahiyatul masjid, dah tak boleh diganti lagi. Kalau kita nak ganti juga, maknanya masuk masjid tak sempat nak buat tahiyatul masjid, sudah nak diqamatkan misalnya, sebagaimana yang saya sebutkan minggu yang lepas, iaitu kita ganti dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca 4 kali. Baca 4 kali selesai. Seumpama kita dah buat solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu sebagai ganti dia. Itu kalau kita terdesak tak dapat nak buat solat sunat tahiyatul masjid, bukan sengaja-sengaja. Masuk masjid waktu panjang, malas nak buat solat sunat tahiyatul masjid, duduk lepas tu baca tasbih tadi. Tak boleh lah. Sebab kita ada kesempatan, ada ruang. Yang bacaan tadi bagi orang yang tidak ada ruang, tak ada kesempatan nak buat, maka dia gantikan dengan bacaan tersebut tadi. Itu sebagai ganti dia. Maknanya kalau kita tak sempat pun kita tetap dapat pahala juga dengan kita baca bacaan tadi. Dapat pahala seolah-olah kita mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid juga. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Jadi mana-mana yang datang ni insya-Allah lah kita pesan kepada jemaah-jemaah yang lain, mudah-mudahan datanglah kan.
bila dah kerajaan bagi peluang, majlis agama bagi peluang kita pada kita untuk datang ke masjid, kita kena ambil peluang tu. Jangan nanti bila dihadkan pula barulah kita berbunyi. Bila nak buka, jangan. Kita kena syukur nikmat. Dah dia bagi peluang ni, kita datanglah. Datang bukan sekadar solat saja, tetapi duduk juga dalam majlis ilmu. Tiap-tiap malam ada majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Waktu inilah yang kita nak belajar, kita nak ambil ilmu. Waktu lain kita tak ada masa, tak ada kesempatan. Jadi waktu-waktu inilah kita ambil peluang kita untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Kerana ilmu-ilmu kita belajar ni, tiap-tiap malam ni saya perhatikan semuanya berkaitan dengan amal yang kita harian, yang kita nak beramal, yang kita nak bawa ke akhirat. Jadi kita ambil peluang tu. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang lemah yang kurang tu daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf, ada salah silap dan sebagainya. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.